Assalamualaikum. Okey Kak. Okey terima kasih banyak. Okey. Thank you, terima kasih Kak Okey. Semoga kuat InsyaAllah boleh. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan channel YouTube saya Rusdi Reza, dan pada hari ini saya akan melaporkan kepada anda segala perihal dan kisah-kisah menarik melalui kisah pengalaman saya bersama misi kemanusiaan melalui tabung bencana banjir pintas. Dan hari ini jangan lupa like, share dan subscribe. Selamat menonton. Assalamualaikum. Sekarang ni NGO aku dan aku kita orang nak dapatkan kemah untuk rumah sahabat Ulangat sebab dia orang tak ada kemah untuk makan tau. Jadi sekarang ni kita nak tengok kemah dekat Balakong. Jadi kita nak dekat dia orang punya kemah dan kita akan hantarlah. Semoga dipermudah urusan. Tengah ni. Dua ni kan? Yang 10-20. 10-20 panjang ni. Satu ni, 10-10 satu ni. Jadi video ni kalau korang perasan kan, nampak tak ada hamba Allah kat sini. Ni nama dia Amin. Amin ni one of our sukarelawan semalam. Jadi semalam adalah hari yang mana kami telah orang kata membantu mangsa-mangsa banjir di Seri Muda. Tapi untuk makluman sahabat-sahabat, para penonton semua, kami ni di Pintas, NGO Pintas dan diri aku sendiri bagi mewakili YouTube Rusdi Reza dan juga Yayasan RES, kami daripada tiga pihak ni kita turun padang hampir seminggu. Yang mana pada minggu pertama kita telah pergi ke membuat orang kata menyantuni sahabat NGO kami iaitu Darul Ukhuwah di Puchong, yang mana Darul Ukhuwah Puchong ni pun terjejas akibat banjir di sana. Nanti dekat situ aku pernah cerita yang aku jumpa Faizal Tahir kan. Dan kemudian selepas itu aku pun membuat keputusan untuk, bukanlah aku buat keputusan, yang mana pihak Pintas dan juga telah konsult aku dan aku pun bersetuju untuk kami turun padang sekali lagi ke Hulu Langat untuk menyantuni pusat pemulihan dadah lama aku satu ketika dahulu yang pernah aku dapat rawatan di rumah sahabat, yang mana aku pergi ke sana untuk mengulurkan bantuan. 2 kali aku pergi sana dan yang paling latest adalah semalam kami dan NGO Pintas bersama dengan Dr. Rafidah bersama suami Tuan Haji, kami telah turun padang ke Taman Seri Muda untuk menghulurkan bantuan kepada mangsa-mangsa banjir di sana. Jadi mengenai rumah sahabat ni, masa first time aku pergi ke sana, aku tak berani, aku tak ambil shoot sangat konten. Sebab itu adalah hampir, itu pertama kali aku jejakkan ke rumah sahabat setelah aku tamat rawatan. For like almost half an year kot aku tak pergi ke sana. Jadi bila aku pergi sana, of course lah, kita pun, penghuni pun dah baru, kawan-kawan aku pun ada lagi kawan-kawan aku sana, cuma bila pergi sana tu perasaan tu bercampur bau. Aku cakap awal-awal aku sampai sana memang aku menangis. Aku dah cakap, aku dah warning dekat kawan-kawan aku, bila aku sampai sana aku memang menangis sebab apa ni, tempat lama dikenang, ini kan pula tempat detox kan. Jadi bila aku pergi ke sana tu memang aku sedih lah. Sebab sedih dia adalah keadaan sana tu, dia punya keadaan di rumah sahabat Ulangat tu, dia bukan orang kata menenggelamkan rumah sahabat tau. Dia memusnahkan rumah sahabat. Dan arti kata lain, habislah facilities. Dan aku dikabarkan, dimaklumkan oleh pihak pengurusan rumah sahabat, pada malam kejadian 120 orang mereka keluar daripada facilities rumah kompon rumah sahabat tu untuk mendapatkan tempat yang selamat. Aku difahamkan malam tu mereka bermalam di kandang kambing. Di benda tu naik hatilah. Dan di rumah sahabat sebenarnya bencana itu bukan air sungai naik tau. Bukan sekadar air sungai naik, tapi aku dimaklumkan juga air sungai tu datang melimpah macam tsunami daripada hutan. So aku difahamkan tempat rumah sahabat dekat dengan Empangan Semeni, aku difahamkan jugalah Empangan Semeni ni buka air dan sebagainya. Memang betul, kalau banjir lebat dia memang buka empangan, habis rumah sahabat tu. Dan tempat detox hilang guys, banyak benda hilang yang membuatkan aku lagi macam sayu. Yalah, orang kata tempat lama dikenalkan, aku memang sedih lah bila tengok keadaan macam tu. So dari rumah sahabat ni, tu rumah budak-budak dia dah tengah makan, waiting for makan, tempat lepak dia orang. So dia tengah makan, kita pun tengah tunggukan. Ni kejadian yang berlaku lah
Dapur okey. Kalau siapa yang pernah duduk rumah sahabat ataupun yang pernah datang rumah sahabat, yang pernah buat lawatan rumah sahabat, belakang tu ada kebun tau. Kebun tu yang buat aku rasa macam, oh ini dapur tu. Yang membuatkan aku lebih macam, aku kagum, aku memang rasa macam, aku rasa macam aku, kadang-kadang bila aku fikir, aku mungkin, macam mana, aku tak tahu macam mana benda hujan itu terkena ke atas hidung aku. Sebab pada waktu itu, bila aku jumpa Ashraf cakap, Ashraf Amri ni pengurus rumah sahabat, dia cakap, dia macam, aku terpaksa kuat sebab penghuni ni, sebab penghuni rumah sahabat ni, diorang boleh lari dia ikutkan. Tapi dia sangat macam, yelah, dia terpaksa kuat sebab ada ramai lagi penghuni yang memerlukan kepulihan. Jadi aku nampak sebenarnya motivasi sangat jatuh dekat situ. Jadi apabila aku dan juga NGO kami Pintas, kita orang pergi menyantuni mereka, aku dapat rasakan ada sinar harapan yang mana lah, aku tak banyak pun bagi, aku tak ada pun bagi sumbangan apa-apa dari segi keuangan, tapi dari segi barangan tu adalah. Tapi orang kata sebenarnya bila engkau, kawan kau dijumpa musibah, engkau memang akan, bukan terpaksa, kau memang akan macam no matter what kau kena tolong dia. Jadi bila kes aku baru-baru ni, bila aku jumpa dia, macam aku pergi sokongan moral yang mana sebenarnya aku pernah terfikir, aku pernah jumpa, aku pernah sit down dengan Usop kan, ini ujian rumah sahabat, kalau ujian aku macam mana, Pak Amin pun setuju kan, rumah kalau Pintas macam mana, kita tak minta lah, tapi adakah mereka akan di sisi kita bila kita susah nanti. Jadi kadang-kadang bila bencana tu berlaku, kita baru tahu siapa kawan dan siapa lawan. Yang pada waktu itu aku bukan down sebab apa, aku fikir macam ini adalah ujian rumah sahabat, macam mana pula ujian aku nanti. Jadi aku memang mendoakanlah kepada mereka di rumah sahabat untuk sentiasa kuat. Dan aku doakan juga kepada korang kat luar sana yang nak sokongan, nak beri bantuan. Aku akan drop akaun nombor sekali lagi, Ashraf kat bawah ni, rumah sahabat, kau boleh contact dia, bantuan segi apa. Mereka memerlukan, aku rasa dia orang bukan perlu membaik pulih tau, mereka terpaksa rebuild balik rumah sahabat tu. Itu yang buatkan aku rasa macam kita sebagai masyarakat Malaysia yang kat luar, orang perseorangan yang rasa macam nak buat something, just help them. So kita dah dekat belakang ni dapur, dah hilang. Yang aku sampai tak perhati tempat ni yang sedih lah, asrama roboh. And then kalau kita pergi dekat kebun dia jadi sungai yang besar. Di detox, kalau kau pasal ni detox, belakang detox ni terus sungai. Allahu Akbar. Tak tahu nak cakap apa guys. Tak tahu nak cakap apa. Yang kemudian paling latest, kita orang semalam pergi ke Taman Sri Muda. Taman Sri Muda ni dia lain weh, serius lain. Aku berjumpa dengan Mak Long, which is dia adalah connection kepada aku punya founder, Saiful. Jadi kita orang berjumpa dengan Mak Long. Aku amazed dengan figure Mak Long ni. Diorang orang yang sangat struggle. Diorang memang buat benda-benda macam ni, membantu orang ramai kan. Dia ada cerita-cerita pengalaman. Jadi aku rasa macam aku bertuah sebab dapat menjalinkan ukhuwah dengan orang macam ni. Malah bila aku masuk ke Taman Sri Muda semalam, Taman Sri Muda ni dia kawasan Shah Alam, kawasan kilang. Dia macam sangat, it makes sense kenapa tempat tu boleh naik air. Selain daripada orang kata tempat tu dalam. Bila kau tengok waste, aku tengok sekeliling dia memang sungai. Memang kalau air naik kau tak boleh lari ke mana. Malah yang buatkan aku rasa macam touching bila dia adalah satu momen yang sebelum kau masuk Taman Sri Muda, kau berada di satu tempat yang sangat cantik, Shah Alam kan. Tapi bila kau masuk dalam tu, kau memang macam, weh apa benda tu, aku kat mana sekarang ni, memang menyayat hati. Yang buatkan aku rasa macam bukan terharu, but impressed bila orang sana macam di wake up tau. Dan aku ada belajar banyak benda dekat sana juga. So sekarang ni kita ada dekat Taman Sri Muda. Pesan aku korang kalau dapat jimat kereta nak pergi, kalau nak buat volunteering, pastikan korang kena identify jalan korang. Sebab sini, honestly aku cakap tak ada pihak berkuasa yang control traffic. Apa yang orang ni ada kat sini, orang sini lah yang buat. So
Aku nasihatkan korang kena teguh dan padat dan juga orang kata kuat dari segi orang kata panggil apa, mental korang. Kalau yang bawa kereta tu pasti kemahiran membantu korang tinggi. Korang tak boleh feeling sebab kadang-kadang ada jentera kat depan, ada lori. So kau tak boleh expect apa-apa. Aku bukan nak menalahkan apa kuasa, tapi tak ada orang yang control traffic. Jadi orang datang nak volunteer ni tak ada sistem. Diorang memang susah. Pak, ada orang buat volunteer minum, alhamdulillah. Masuk pun je. Ini jauh mah. Dia ikut bukan melawat. Ini kalau itu ada baik begini pun ada. Kenapa? Jadi taman bencana banjir baru-baru macam kat Taman Seri Muda baru-baru ni macam aku pergi semalam. Aku belajar banyak benda, antaranya tak semua orang boleh ditolong approach macam tu. Aku faham bila berlaku dia bencana banjir, ramai rakyat Malaysia yang mempunyai semangat yang sangat berkobar-kobar untuk membantu. Macam NGO aku semalam kan, bila kita pergi satu rumah ni dia tidak mahu ditolong. Macam agak macam pelik kan, macam tak nak cuci ke kan. Tapi kau kena faham dalam keadaan kau sebagai mangsa yang telah orang kata berhadapan dengan satu situasi bencana. Kau tak boleh simply nak paksa orang untuk terima kehadiran kau. Malahan orang-orang sana pun mengadu yang banyak orang datang sana sekadar untuk melawat, menjenguk, tidak membuat apa-apa. Malahan aku rasa macam itu adalah satu perkara yang tidak wajar lah. Untuk kalau korang nak pergi sana sebab nak tengok, tak payah. Dan bagi aku, untuk orang-orang yang macam kalau korang nak menghulurkan bantuan, tak semestinya di Seri Muda, mana-mana individu yang nak buat bantuan dan sebagainya lagi, korang kena cari team atau kena cari NGO yang betul-betul reliable. Macam aku jumpa Pak Long Mak Long tu, memang kita orang tak boleh masuk sewenang-wenangnya. Jadi bila kita pergi jumpa Pak Long Mak Long, kita kata apa yang kena cara, what is the do and don't, aku rasa macam benda itu adalah ilmu baru untuk aku bila kita berada dalam dunia kesukarelawanan. Pak Long, boleh pesan tak dekat orang luar, okey, kalau dia datang, nak datang bantu orang ni, kan, apa yang orang kata the do and don't datang kat sini? Kalau nak datang sini, datang. Kalau buat bantuan, tak apa. Jangan datang untuk melawat. Kita tak boleh lah buat apa. Kalau kat sini pun dah sibuk dah. Macam tadi saya nak masuk. Banyak yang datang melawat. Kalau nak bekerja semua, macam mana dah start kat depan. Banyak lagi kat depan saya nak tolong. Tak boleh masuk. Itu je. Itu isu kat Seri Muda ni? Ya betul. Okey, faham. So kat sini pun tak semua orang yang open up nak terima kan bantuan kan? Okey. Bantu kalau boleh. Kita tumpu pada warga emas ataupun ibu tunggal. Itu yang kita perlu tumpu. Okey, macam mana kalau dia nak buat bantuan? Macam mana dia nak salurkan? Dapatkan bantuan NGO macam mana? Macam mana dia nak? Okey, kalau nak salurkan bantuan macam ni kita dah kat sini memang dah besar dah. Kalau boleh cari siapa-siapa mana-mana NGO yang boleh salurkan. Itu je. Yang boleh dipercayai. Okey. Boleh. Pasal banyak bila NGO yang lain hantar ke pusat-pusat bantuan, belum tentu bantuan tu akan sampai ke yang penerima. Takut tak sampai satu. Okey. Tim kami ada tempat sendiri. Siapa tak mampu nak ambil, boleh ambil tempat kami. Tapi itulah, kemungkinan kami akan berpindah ke Bukit Canggang. Malam ni pula Bukit Canggang. Okey, Pak Long. Jadi aku tak nak touch pasal orang-orang ada setengah ada sekarang yang faham kan, bila berlaku bencana macam ni orang ada menuduh pihak tu, pihak dia sebagainya lagi. Bila aku berada di tempat tu, memang aku nampak dan aku rasa sampai aku rasa macam aku fed up pun ada. Sebab fed up dia bukan sebab tak tolong, aku fed up sebab di manakah pengurusan, di manakah orang kata keefisienan dalam membantu kan. Jadi bila aku berada di tempat tu, aku rasa sangat hibur dan sedih. Walau bagaimanapun, aku sangat dalam masa sama aku ada semangat bangga sedikit lah. Maksud aku sebagai rakyat Malaysia, kita ni apa-apa warna kulit, bangsa sekalipun, engkau boleh willing to help people yang struggle dengan hidup diorang, tak kira bangsa agama kan. Dan aku lagi macam impress adalah sebenarnya bagi aku lah, this is my personal thoughts lah, aku tak cakap apa. Sebelum ni kalau bencana apa-apa berlaku sebelum ini, kalaulah ada setengah pihak claim dia bagus disebabkan dia, aku rasa it's totally wrong. Sebab bagi aku sekarang ni bencana ini menunjukkan there is no one daripada pihak-pihak yang tertinggi show dia punya ability, orang kata capability diorang, tapi rakyat Malaysia masih lagi boleh survive. Jadi aku rasa sangat kagum dengan semangat rakyat Malaysia, dan aku ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada semua penyumbang-penyumbang wang kewangan untuk tabung bencana banjir pintas. Kita orang taklah banyak macam artis-artis tengah dapat, some of NGO dapat,
Tapi alhamdulillah sumbangan anda tu ada, dan kami dapat membantu tiga sahabat lah, 3 kawasan sebenarnya, untuk mereka. Alhamdulillah, macam kita dapat sediakan 10 keperluan asas untuk 10 keluarga. Kita dapat membantu macam rumah sahabat kita sediakan kemah, barangan perubatan, dan juga orang kata in fact ada donation dari segi keuangan. Itu yang membuatkan aku rasa macam terima kasih banyak-banyak kepada kalian yang kerana mempercayai tabung banjir, bencana banjir ni. Jadi aku rasa untuk hari ini sampai saja. Terima kasih banyak-banyak. Aku tahu kita masih lagi belum berakhir. Kita masih lagi, orang kata insya-Allah lepas ni kita tak tahu apa yang akan berlaku. Jadi korang doakan supaya NGO Pintas, diri aku sendiri sebagai YouTubers kat sini bersama dengan Yayasan Res Dr. Rafidah, kami akan terus turun padang untuk membantu mereka-mereka yang memerlukan. Terima kasih atas sokongan anda, terima kasih atas doa anda, terima kasih di atas masa, tenaga dan juga komitmen anda. Assalamualaikum. Doktor, apa pesanan doktor kat orang luar ni macam ni nak datang tolong? Apa doktor punya pandangan sekarang ni? Sebagai sukarelawan, apa yang perlu diorang buat? Sukarelawan saya rasa ada beberapa perkara yang perlu yang kita pertama sekali niat. You niat datang sini secara sukarelawan volunteer tau. Jadi bila volunteer kena datang dengan hati yang ikhlas. Bukan datang nak tengok-tengok apa jadi. No. Dia datang mesti ada benda yang kita nak sumbang. Jadi kita bantu untuk kemaskan apa sih, cari saja peluang untuk membantu tuan rumah ataupun perumahan, kawasan perumahan tu. Seeing eyes of mine, what do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll change it, change it. Seeing eyes of mine, you see, there are no trees inside of me. In this desert I can